ayat 8, ayat 9 ni kita bacakan lagi tengok. Iaitu hukum yang kena. Kita baca sekali lagi sebuah penjelasan. Dalam tafsir ayat ni, ayat 8 ayat 9 ni, di antara ayat yang masuk. Setengah tafsir kata ayat ni masuk. Maka undang-undang ayat 8 ayat 9 ni tidak boleh dipakai. Setengah tafsir kata ni. Jadi oleh kerana dia ni ayat masuk, tidak boleh dipakai lagi. Maka terjemahannya seperti tak dia. Tapi setengah tafsir lain kata tidak masuk. Tapi cara susunan dia, cara huraian dia tu kena pastikan dia tidak masuk. Iaitu caranya gini, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Orang yang mengatakan masuk ni, ulul qurba ni orang yang tidak terima zakat. Kaum kerabat jauh yang tidak terima zakat. Mari pada masa bagi zakat, farzuquhum minhu, boleh bagi pada mereka atas dasar sunat. Boleh bagi pada mereka atas dasar sunat. Kalau boleh bagi pada mereka atas dasar fardu, maka dia masuk. Sebab zakat ni tak boleh bagi pada orang lain. Tidak boleh bagi pada orang yang bukan penerima zakat. Sekiranya ulul qurba ni orang yang tidak terima zakat lah, golongan kerabat jauh sikit. Dan anak yatim pun, anak yatim yang tidak terima zakat lah, orang lain terima zakat mari ni. Fakir miskin pun orang lain bakar. Semua ni orang lain bakar. Apabila dia mari masuk bagi zakat tu, tidak dibenarkan bagi zakat undang-undang hak terkini. Dan ayat ni masuk mana bagi juga daripada bahagian zakat apabila dia mari hadir dalam majlis zakat tu tidak dibenarkan. Tapi ulama yang mengatakan ayat ini tidak masuk, termasuk guru kita dulu lah, mengaji, memang ayat ini kata tidak masuk. Sebab ikut ada setengah-setengah tafsir, ayat ini boleh dipakai pun, tapi dengan menetapkan makna yang sesuai. Iaitu wa idza hadaral qismata ulul qurba, apabila hadir masa pembahagian zakat, kaum kerabat ia terima zakat. Apabila hadir pada pembahagian zakat, kaum kerabat yang memang terima zakat untuk ambil zakat. Dan anak-anak yatim, fakir miskin daripada kaum kerabat yang terima zakat. Dia panggil waw ni atas tasiriyah. Waw ni bermakna yakni. Mana jika hadir pada masa pembahagian zakat kaum kerabat yang terima zakat, yakni terdiri pada anak yatim yang boleh terima zakat dan fakir miskin yang boleh terima zakat. Waw tasiri bagi. Wajib bagi makan pada mereka daripada harta itu, kerana ada dalam harta itu hak dia. Ulul qurba ni mana kaum kerabat yang miskin lagi anak yatim, mari pada masa terima zakat. Dan dia ada hak dalam itu. Tapi oleh kerana dia budak, anak yatim ni budak, lagi miskin. Jadi apabila dia mari masa bagi zakat tu, apabila punya kata nak bagi harta tu, dia beri makan pada. Ni bagi-bagi harta tak ada sertah yang nak tulis gini-gini. Tak. Jadi tak patut lah. Jadi kalau kita terjemah dengan mana ulul qurba, kaum kerabat yang memang terima zakat tapi jenis mana? Jenis budak kecil. Deru rumah lingkung. Dalam pembahagian zakat dia ada hak dalam tu, dia anak yatim. Nah, dia ada hak dalam tu. Maka wajib bagi makan pada dia. Kerana dalam harta ni ada juga hak dia. Jadi wajib bagi makan daripada harta zakat ni pada mereka, sebab harta zakat ini pun ada hak mereka. Cuma beritahu pada mereka qaulan ma'rufah, harta hak banyak tu tak boleh nak bagi lagi kerana nanti besar. Makan boleh lah. Mana bukan orang luar ni, mana orang hak memang terima zakat tapi jenis kanak-kanak. Bagi-bagi zakat, hak tahunya, hak jelasnya orang tua lah.
isteri kau tahu harga dia, atau suami tahu harga dia, semua ayah tahu lagi dia. Tapi anak-anak kecil ni dia tak tahu. Dia tahu atau nak bagi harta dia, nak bagi harta mak dia, dia mau ikut juga. Dan kan dia ada hak juga, sebab dia pergi dia pada. Cuma dia muda, dia anak yatim lagi, bagi makan pada dia. Daripada harta pusaka tu bagi makan, kira ke mana pun, supaya hadirnya mereka ini dapat sesuatu. Dan bagi budak-budak ni boleh makan, tu kira besar tu. Oh, boleh saka dia makan jamu dia. Jamu daripada harta pusaka yang memang ada hak dia. Lepas tu hak banyak-banyak lagi, hak jadi ribu-ribu lagi, hak jadi tanah tak bagi lagi ke masyarakat itu. Waqululah, beritahulah pada mereka qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Hak harta banyak lagi, hak ayah tinggal atau mak tinggal ni tak boleh nak bagi lagi. Ni kerana apa? Tak cukup umur. Nanti cukup umur kita bagi betul. Jadi hak malam ni, hak tengah hari ni kita makan dah dulu. Jadi makan bukan harta anak yatim, makan harta dia sendiri dah. Anak yatim makan harta dia dah. Sebab harta dia tu ada harta mak dia. Sebab apa? Ayat seterusnya ni pun memberi makna tu. Wal yakhshal ladina law taraku. Hendaklah berasa takut orang-orang yang akan menguruskan anak yatim daripada keluarga yang terdekat. Hendaklah berasa takut orang-orang yang akan menguruskan harta anak yatim daripada keluarga yang terdekat. Kalau sekiranya mereka ni mati, ini keluarga dia mati, ni anak dia yatim ringan. Tapi kalau mereka sendiri mati, dia kena rasa takut. Kalau mereka sendiri mati dan tinggal di belakang mereka selepas mereka mati anak-anak yang kecil, macam mana mereka fikir? Macam mana anak-anak dia dan seseorang akan buat? Jadi khafu alaihim, ini huraian. Memang mereka bimbang ke atas anak-anak yang kecil kalau mereka mati sendiri. Hal ni masalahnya, kita kena jaga anak orang lain mati. Kalau sekiranya kita mati sendiri, macam mana kita akan cara? Macam mana kita nak supaya orang cara anak kita? Kalau sekiranya kita mati, jadi sangat-sangat bimbang kita, takut-takut orang abaikan anak kita. Maka seperti itulah juga kamu sekarang ini, kamu sebagai waris yang paling rapat, kena fikir. Dia juga apabila dia mati, dia bimbang, takut-takut tak nak jaga anak dia. Nampaklah? Ayat ni sikit kena fikir. Jadi orang hak ayat ni allazina, orang hak hidup, tapi hak orang akan jaga anak yatim daripada keluarga yang terdekat. Sebab anak yatim ni biasanya orang terdekat jaganya, orang luar. Jadi kalau tak ada keluarga terdekat, baru kita mesyuarat lain. Ni masalahnya keluarga terdekat masih ada. Dan boleh jadi keluarga terdekat ni golongan-golongan kaum kerabat yatim pusaka juga lah. Boleh jadi. Jadi mereka yang jenis orang akan jaga harta anak yatim, dia kena rasa bimbang. Orang yang akan jaga anak yatim ni, dia kena rasa bimbang kalau mereka sendiri mati. Cara tu yang nak ajar kita faham. Kalau mereka sendiri mati dan mereka akan tinggal anak-anak kecil juga, yang lemah macam ni juga, maka mereka akan takut tidak dilayani dengan baik, takut dizalimi kepada anak-anak mereka. Jadi seperti mana mereka sendiri pun bimbang kalau mereka mati dan tinggal anak tak ada orang jaga, maka Allah ni dia kena jaga anak orang, dia kena rasa gitu. Dia kena menjiwai orang mati. Kena rasa jiwa orang mati ni macam mana dia rasa. Kalau dia tinggal anak dia kecil, bimbang takut orang tak jaga. Maka Allah ni dia hidup lagi, dia kena macam tu. Seolah ibarat dia ni macam ayah dia. Macam anak ayah bagi anak yatim. Oleh kerana tu falyattaqullah. Maka mereka yang nak jaga anak yatim ni kena takut sungguh-sungguhlah pada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Dan dalam ucap kepada anak yatim itu, bahasanya harta yang ditinggalkan oleh ayah kamu memang banyak pun, jumlah sekian-sekian pun ada, tapi buat masalah ni tak boleh nak bagi belakang kerana kamu masih kecil, tidak pandai nak urus harta. Apabila kamu cukup dewasa dan mati boleh urus harta diri, kita akan suruh balik semua sekali. Dan orang yang jaga harta anak yatim ni pun kena fikir bahasanya janganlah harta itu dimakan oleh zakat. Kena suburkan harta itu seperti mana kita baca dah sebelum ini. Ayat seterusnya mengenai pembahagian zakat.
cara-cara macam mana orang itu akan dapat hasil daripada peninggalan orang yang telah mati. Siapa orang yang akan terima zakat, dia banyak mana dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ini hak teras ni, teras dalam Quran. Lepas tu hak terpecah lagi adalah hadis Nabi. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memerintahkan kepada kamu fi auladikum, pada harta yang akan dibahagi kepada anak. Allah memerintah kepada kamu pada harta pusaka yang akan diberi kepada anak. Kaedahnya ialah lizakari mislu hazil unsayain, bagi seorang lelaki seperti mana dua bahagian perempuan. Dua bahagian perempuan, sebahagian lelaki. Itu kaedahnya. Dua bahagian perempuan sama dengan satu bahagian lelaki. Fa in kunna nisaan, maka sekiranya anak mereka itu perempuan belaka, fauqat nataini, lebih pada dua orang. Dua orang atau lebih. Dua orang itu masuk juga lah. Dua orang dan lebih. Falahunna thulutha ma tarak. Anak-anak perempuan saja ni, dia akan dapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dia akan dapat 2/3 daripada seluruh harta yang ditinggalkan. Jika dia ni anak tina saja, lepas tu 2 atau lebih. Jadi hak 2 atau lebih ni akan dapat 2/3 daripada seluruh harta yang ditinggalkan. Kemudian wa in kanat wahidatan, keadaan yang keempat, sekiranya anak yang dia tinggal tu perempuan seorang aja, falahan nisf, hak seorang ni akan dapat 1/2 daripada seluruh harta. Ini jika perempuan saja. Tapi kalau perempuan dengan laki-laki ada belaka, seperti yang mula itulah, baginya so laki-laki ni sama dengan 2 orang yang tina. Kalau ada dua anak jatuh tina ada belaka. Tapi kalau ada tina saja, dua kemungkinan. Kalau anak tina saja ada 2 atau lebih, maka ni dia akan dapat 2/3 daripada seluruh harta. Tapi kalau seorang-seorang saja anak perempuan, jatuh rambut ada, dia akan dapat 1/2. Hak tu bahagian anak. Ibu bapa pula, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Bagi ibu bapa, gambaran pertama ialah bagi masing-masing ibu bapa ni akan dapat 1/6 harta pusaka yang ditinggalkan oleh anak dia. Masing-masing ibu bapa akan dapat 1/6 harta yang telah ditinggalkan oleh anak yang mati. Nah, in kana lahu waladun, sekiranya anak dia tu ada anak. Anak yang dia mati ni dia ada anak. Mana cucu dia ada. Mana ibu bapa akan dapat 1/6 apabila ada cucu. Fa in lam yakul lahu waladun, sekiranya anaknya yang mati ni tak ada cucu. Mana tak ada anak dia, cucu kita tak ada. Contohnya. Wa warithahu abawahu, maka ibu bapanya akan mempusakai harta itu. Cucu tak ada ni, maknanya ibu bapa dia akan boleh saka. Cuma cara baginya wali ummihi thuluth. Mak sampai 1/3, yang lebih lagi tu ayah. Mak akan dapat 1/3, yang lebih lagi tu ayah. Sebab cucu tak ada. Fa in kana lahu ikhwatun, maka sekiranya orang yang telah mati itu ada adik-beradik, hak tadi akan dapat 1/3 ibu dan lain bagi ayah tu jika adik-beradik tak ada. Tapi sekiranya orang mati itu anak tak ada, adik-beradik pun tak ada. Anak pun tidak ada, tapi adik-beradik ada. Kalau anak tak ada, adik-beradik pun tak ada, ibu akan dapat 1/3, lain-lain tu pada ayah dia. Tapi fa'in kana lahu ikhwatun, maka sekiranya si mati ni meninggalkan saka, tapi adik-beradik ada, anak tak ada. Apabila ada adik-beradik, mak dia boleh juga, tapi fali ummihi sudus, mak dia akan dapat 1/6, baki lagi itu suami dia akan dapat, itu ayah dia akan dapat. Ini pembahagian. Mana hak boleh saka ni anak dan ibu bapa. Lepas tu suami isteri, kalau mati suami, isteri dapat. Kalau mati isteri, suami dapat.
Jadi bagi saka ni pun min ba'di wasiyati yusi biha. Selepas dicabut bagi wasiat. Jadi jika dia ada buat wasiat, saka ni akan diberi min ba'di wasiyati, setelah dilunaskan terlebih dahulu wasiat. Jika sekiranya si mayat tadi pernah bagi wasiat semasa hidup, mana boleh wasiat dulu. Tak. Ataupun audainin, ataupun boleh bagi hutang dia dulu. Kalau si mayat ni ada hutang, kena bayar hutang dia dulu. Kalau dia ada wasiat, dia kena wasiat dulu. Cuma dalam Quran ni sebut wasiat dulu. Tak. Bukan hutang dulu. Tak. Supaya apa? Supaya kena faham, wasiat pun kena jaga. Wasiat ni benda yang tidak sebab hutang. Sebab tu tak depan dia wasiat. Sebab wasiat ni tak ada orang hutang. Dia daripada pihak si mati saja nak wui dengan cara sukarela dia pada orang lain. Orang yang nak wui ni dia tak ada hubungan apa pun. Tapi orang hutang ni dia ada hubungan, dia ada boleh tutup. Sebab hutang ni dia ada perjanjian. Si mati tinggal hutang. Orang yang beri hutang ni dia ada surat. Mana bila si mati, maka dia akan tunjuk surat. Ni surat ni si mati kena hutang dengan kita ni sebesar sikit. Maka dia berhak mari tutup hutang. Maka harta pusaka yang dia tinggal itulah akan dibayar hutang terlebih dahulu sebelum pusaka dibagi pada orang-orang. Cuma masalah wasiatnya tak ada orang mari tutup. Sebab wasiat ni daripada pihak si mati yang nak pergi. Dia nak pergi tutup macam mana? Orang kita tak tahu nak. Dia nak pergi kita. Ataupun dia sebut mulut gitunya. Tidak ada saksi. Jadi oleh kata diutamakan dalam Quran disebut wasiat dulu, kerana wasiat ni tidak akan dituntut. Wasiat ni tidak akan dituntut. Sebab harta yang akan diberi pada orang yang diwasiat padanya tu dia tak akan mari tuntut. Sebab tak ada hak dia mari tuntut. Maka dalam Quran disebut dia dulu, kerana hak ni kena jaga. Apabila wasiat telah ada, dia ada ketanaan, kena sempurnakan wasiat dia. Sebab kalau tidak buat, orang tak akan tutup. Sebab orang yang diberi wasiat padanya ni tak akan tutup. Dia tidak macam hutang. Oleh kerana itu dia ditakdirkan dalam Quran. Mana disebut dulu berbanding hutang. Hutang pun kena bagi juga, tapi oleh kerana hutang ni orang tu dia akan bagi tutup. Sebab dia ada ketanaan. Jadi dia ingat dia ada ketanaan, dia boleh bagi tutup. Sebab dia berhak bagi tutup. Jadi kedua-dua wasiat atau hutang memang kena bagi terlebih dahulu sebelum pusaka. Jadi semua bahagian-bahagian yang telah disebut tadi boleh dibagi pada pewaris dengan bahagian masing-masing, tapi dengan syarat selesai wasiat, selesai hutang dulu. Dia selesai harta-harta untuk urus jenazah dia dulu. Barulah salirah baru boleh bagi sah. Allah Ta'ala kata aba'ukum wa abna'ukum. Ayah kamu maknanya usul. Wa abna'ukum, anak-anak kamu furu'. Zaman dulu pembahagian tidak seperti ini. Zaman jahiliah dulu bila dibandingkan pembahagian tidak seperti ini, tidak adil seperti ini. Jadi Allah Ta'ala beritahu aba'ukum, ayah dan datuk nenek kamu ke atas, anak kamu cucu ke bawah. La tadrun, kamu sebenarnya tidak tahu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa di antara dua golongan ini yang lebih menguntungkan kamu? Sebab tu Allah bagi. Bukan nak kaya belakang, bukan nak kanan belakang. Sebab kamu tidak tahu sebenarnya siapa dia yang memberi untung pada kamu. Mana yang kamu boleh, yang boleh cara kepada kamu sebenarnya kamu tidak tahu. Oleh kerana itu, kalau ikut kamu kadang-kadang nak anak belakang. Kalau ikut kamu kadang-kadang nak kaya belakang. Tapi kalau ikut Allah Ta'ala, Allah pandai. Banyak ni orang ni, banyak ni orang ni, kerana Allah lebih tahu siapa yang sepatut diberi bersesuaian dengan faedah dia duduk jadi waris yang paling rapat dan rapat ngasih mati. Siapa yang paling sesuai boleh dapat banyak-banyak mana disebabkan dia jadi waris paling rapat ngasih mati. Sebab tu Allah Ta'ala kata aba'ukum wa abna'ukum, ayah kamu kau, anak kamu kau, mana usul atau furuk kau, kamu tidak tahu. Kudrat kamu manusia yang tidak tahu siapakah di antara mereka yang lebih memberi faedah pada kamu sebagai waris. Ayah kau lebih faedah, anak kau lebih faedah, kamu tidak tahu. Allah lebih tahu. Apabila Allah lebih tahu, Allah akan bagi sendiri cara sakral. Banyak ni orang ni dapat, anak banyak ni tak, ayah banyak ni, mak banyak. Ini sebenarnya hikmah pembahagian daripada Allah. Aba'ukum ni hikmah Allah kena bagi sendiri ni, Allah tahu.
Waris-waris ramai-ramai tu paling dapat sekali tu banyak mana dapat ni Allah tahu. Hak ni sepatu banyak ni, hak ni sepatu banyak ni. Kamu tidak tahu. La tadru, kamu tidak tahu. Jadi kalau mu bagi diri, mu tak tahu hak sepatu bagi banyak mana. Tapi Allah lebih tahu. Fariidatan min Allah. Ini ketetapan daripada Allah Taala. Tak boleh ubah soal. Ini ketetapan semua ni 1/4 ke 1/3 ke 2/3 ni memang penetapan daripada Allah yang tak boleh ubah soal. Jadi ayat ni ayat di antara ayat banyak dalam Quran. Dua ayat ni. Jadi apabila Allah Taala sebut gini semua dalam Quran, kalau kita nak pandang lagi pada dia, memang tidak ada keberkatan. Memang tidak ada keberkatan. Boleh harta tapi berkat tak ada. Ia boleh membawa selamat akhirat tak ada. Sebila lari pada kearifan Allah Taala. Sebab Allah sebut faridatan min Allah. Suatu ketetapan yang wajib kena bagi daripada Allah Taala. Tak boleh manusia pandang-pandang. Sebab kamu tidak tahu gear-gear ni hak mana menguntungkan. Allah lebih tahu. Jadi kita tak payah dengar. Inna Allah kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia Maha mengetahui siapa yang patut dapat lebih lebih kurang. Dia Maha bijaksana. Segala peraturan yang dibuat ni, undang-undang dia ni memang sesuai untuk hamba dia. Ni bahagian mokok selesai, bahagian anak selesai. Tinggal lagi suami isteri. Tinggal lagi suami isteri. Jadi bagi suami pula kalau bini mati. Walakum, bagi kamu wahai suami, nisfu ma taraka azwajukum, akan dapat separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri. Illam yakul lahunna waladun, sekiranya isteri tidak ada anak. Sekiranya isteri tidak ada anak, maka laki-laki suami akan dapat separuh. Fa in kana lahunna waladun, sekiranya isteri ada anak, falakumur rubu', kamu akan dapat 1/4 saja. Kalau tak ada anak langsung boleh 1/2. Tapi kalau isteri ada anak, dia akan dapat 1/4. Mimma tarakna, daripada harta yang telah ditinggalkan oleh isteri. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Selepas dijelaskan terlebih dahulu wasiat yang jika ada diwasiatkan oleh isteri itu, dan jika sekiranya hutang itu telah dijelaskan jika ada hutang, dia tanggung. Selesai hutang dia, selesai wasiat dia, urus jenazah dia, hak tinggal lagi tengok. Kalau ada anak, suami akan dapat 1/4. Kalau tak ada anak, 1/2. Hak ini yang bahagian suami. Hak isteri pula, walahunna rubu'un, bagi isteri pula akan dapat 1/4. Mimma taraktun, daripada harta yang kamu tinggalkan wahai suami. Illam yakul lakum waladun, sekiranya kamu tak ada anak. Tak ada anak, cuma ada isteri, maka isteri akan dapat 1/4. Fa in kana lakum waladun, sekiranya kamu ada anak, falahunna thumunu, maka isteri akan dapat 1/8 mimma taraktum, daripada harta yang kamu tinggalkan. Ini pun min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Selepas pada dijelaskan terlebih dahulu, dilansaikan terlebih dahulu wasiat-wasiat sekiranya kamu wasiatkan semasa hidup dulu, atau hutang-hutang yang kamu tanggung semasa hidup dulu. Habis hutang, habis wasiat, maka kalau ada anak, isteri akan dapat 1/8. Kalau tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan, jika satu orang mati tidak ada orang yang terima zakat, mana anak tak ada, ayah tak ada. Begitu juga jika satu perempuan mati, tidak ada orang yang terima zakat daripada ayah dia ataupun anak dia. Furuk tak ada, usul tak ada. Hak asal terima zakatnya hak atas dengan bawah lah. Mak pak untuk nenek atas tu, atau anak cucu bawah. Tak ada lakar tu. Maka dia panggil lelaki yang jenis tidak ada penerima zakat ashabul furud. Cuma adanya walahu akhun au ukhtun, dia adanya adik-beradik, adik-beradik laki-laki atau adik-beradik perempuan. Maka falikulli wahidin minhum as-sudus, masing-masing akan dapat 1/6. Masing-masing akan dapat 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalik, jika adik-beradik yang ditinggalkan itu lebih daripada 2 orang. Min dzalika, jika adik-beradik lebih daripada 2, fahum syuraka'u fi thuluth,
Maka kesemua mereka di balik ni akan dapat 1/3 min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Akan dapat 1/3 daripada semua harta jika adik-beradik dia lebih pada 2. Dan ini pun selepas ada bagi wasiat, kalau ada wasiat, dan selepas dilaksanakan hutang jika sekiranya ada, ghairu mudharin, dengan tidak membahayakan mana-mana pewaris lain. Mana dengan tidak membahayakan pewaris lain ni, kalau ada waris kena cari biar ada dulu. Jangan hak sebahagian waris ada, hak bagi hak tu je. Maksud bagi tu hak ni ada, sedangkan waris tu lain. Jangan ghairu mudharin, jangan membahayakan mana-mana waris yang berhak dapat. Kena pastikan semua masa pembahagian itu dihadiri oleh semua waris. Kalau tidak boleh mari pun kena ada wakil mayatan. Kena tahu, mana tu qadi dia kena tahu lah. Hak mana ada lagi, yang mana tak ada dah. Hak layak menerima zakat. Jangan membahayakan. Sebab apa? Kadang-kadang hak boleh terima zakat ada 10 orang tapi tak mari. Dia pakat bagi 5 orang ni. Royak tu qadi kita ada macam ni ya. Bahagia kalau di mana tahu kalau dia. Ini ghairu mudhar. Jangan membahayakan dengan tidak diberi orang yang berhak di kalangan yang terima zakat. Wasiyatan min Allah, ini hukum ya Allah Ta'ala arahkan kepada kamu, sempurnakan. Wallahu alimun halim. Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha tahu. Tilka hududullah, ini semua undang-undang Allah, peraturan Allah Ta'ala untuk dipatuhi. Undang-undang pembahagian ni yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ni untuk dipatuhi. Undang-undang dia, kaedah-kaedah pembahagian. Maka tinggal lagi manusia nak taat tak taat lah. Tahu dah dalam ayat ni gini-gini. Tak, lewat cara sendiri pula. Ini masalah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang boleh taat kepada Allah dan rasulahu dan rasulnya, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Boleh taat kepada Allah dan rasul dalam pembahagian syurga ni, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Dia mengalir di bawahnya anak sungai. Dan apabila masuk dalam syurga ni kekal. Wa dzalikal fawzul 'azim. Itulah dia pencapaian kemenangan, kejayaan dan kebahagiaan yang sangat besar. Tapi ini takhfif ukhra. Setelah Allah Ta'ala atur semua sekali cara pembahagian ni, tak saya ikut Allah Ta'ala, dia panggil neraka dah. Wa man ya'sillah, ya'sillah sini mana lam ya'taqid, tidak percaya undang-undang wasiat ini, undang-undang zakat sini adil, tak percaya. Satu, dia percaya tapi buat juga, itu dosa. Dan tidak berkat harta ni tidak percaya. Mana boleh bagi lagu tu, katalah bagi lagu ni berkena. Kata tu nak percaya tu. Dia kata mana boleh bagi lagu tu. Dan kalau ayat ni faraid ni, apa harta diri kita kata mana boleh kufur. Banyak tu yang jadi murtad orang. Banyak tu yang jadi murtad. Dan banyak orang murtad tak rasa bagi zakat. Tapi tanya mati tanya kubur Islam juga. Tapi Allah Ta'ala kata, memang dunia orang tak tahu, tapi akhirat memang harta neraka tak tahu. Nampak gitulah harta-harta dia. Hak ni jadi sama. Rumput harta ni semua murtad manusia. Kita mengaji, saya ngaji, orang lama mati atas kafir. Tapi tanah di atas dunia ni, tanah kubur Islam. Tapi ikut ayat Quran ni, memang harta neraka tak boleh keluar. Sebab kau khalidan sini, kekal. Muka tak boleh mudah-mudah. Kata Allah datangkan, wa man ya'sillah, siapa yang derhaka pada Allah, dua kemungkinan. Derhaka, dia tahu undang-undang faraid gini tapi nak buat tasdid. Allah memang itu hak sebenarnya, tapi kita nak cara kita. Akidah maknanya akidah tu memang ni undang-undang Islam, tapi nak bagi nama kita lah, kira mudah cara kita. Ini dosa lah, dosa dan tidak berkat harta. So lagi hak rasa bahayanya, orang jahil dia Allah. Kita nak ayat saka mana dia tak erti. Tapi bagi saka dia suruh rugi dia kata apa lagu ni bagi ni, murtad lah dia. Ini malang orang jahil ni. Orang ngaji ni, ni bodoh lah, kita ngaji benar ni. Itulah, dia tidaklah murtad, tapi jahil. Itu masa murtad memang tak bangga. Tapi saka gini lah jadi murtad dia. Nah. Sebab tu dia dalam kitab kata, wa may ya'sillah, siapa yang derhaka pada Allah, yang tidak mempercayai undang-undang zakat ni tepat dan syariat ni betul. Wa yata'adda hududahu, lalu dia mendurhakai peraturan Allah Ta'ala. Yudkhiluhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia dalam neraka kekal dalam. Kisah kau ya. Jadi masyarakat jahil kita ke mana tahu?
Ramai dari masyarakat Melayu kita ni, Allah. Kalau ada sultan negeri tu tak silap kau saka Tuhan. Jadi silakan mana pun. Sini Allah Ta'ala kata, sesiapa yang mendaki Allah dan Rasul dengan tidak mempercayai lagi bahawa itu cara benar, dan dia pun durhaka, langgar cara saka Tuhan, dia buat cara saka dia sendiri. Allah kata yudkhiluhu nara, Allah akan memasukkan dia dalam neraka, bentuk khalidan fiha, kekal dalam neraka. Sebab dia murtad dengan sebab tak engkau ke Tuhan. Bukan semua Quran ni maya-maya terawih, maya contohnya, tapi saka dia tolak, murtad lah. Nak tunggu bila lagi jadi ustaz. Walahu azabun muhin, hanya ada pada dia di akhirat nanti azabun muhin saja ada, syurga tak ada. Jadi oleh kata perkara ni besar sebenarnya dalam masyarakat kita. Nah, mana tak tahu kawan, tak tahu. Dia kena mengaji benar. Dia tak boleh mengaji ni kau-kaunya dia takut. Taklah kalau nak ada dosa pada murtad, taklah. Yang ngaji ni tak ngaji ni kan, tak terpagar murtad kamu pun. Itulah orang jahil ni yang tidak ada alamat syurga dia. Orang jahil wahyu ni tak ada alamat dia ada syurga. Dalam Quran pun tak ada lah, dia tak ada. Tapi duduk gitu, dah kan bukan bahaya pun ngaji ilmu Tuhan, tak banyak. Tapi ini hak menjadi mangsa, jadi dan dia duduk dengan dia, tak boleh tidak ngaji dengan Quran, kat syaitan. Dia sekali dengan qari dengan dia. Dan yang pakai qari kan, membawa lagu ni, wah ni. Nak murtad orang dengan cara lagu ni kan. Sebab harta ni orang sangat cinta dan kasih. Bagi dia saya malah cari harta, boleh pula offering. Kalau boleh, kalau dia boleh belakang. Kehei ke mana, jumpa sini, dia boleh belakang. Orang seperti inilah sasaran syaitan guna untuk memurtadkan sebelum mati. Tapi kalau berlaku dah, dia pun isah, taubat lain lah. Taubat lain, bayar balik ke apa semua sekali. Ni takutnya tak ada taubat. Sebab dia taubat ni kalau yang ngaji ayat ni, ayat kita baca ni mengaji kekah ni, barulah dia akan ngisah. Ni tak ngaji pun. Bak ni siapa nak baca ni? Dia duduk dalam Quran gini, tak ada baca dah. Rumit nak baca banyak dan dekat Allah Ta'ala bagi takhwif sini, takhwif azab kekal. Bermakna murtad itu. Takhwif dengan mana? Azab kekal. Dia duduk mengaji masjid ke, bab mayat biasanya. Memang lepas. Sebab bab lagu ni kata mana ni, benda tu qadi belakang. Patut qadi, dia kira bagi ya. Orangnya nak bagi. Dia mau punya pasal, mereka tak tahu, kita nak ajar pula dalam jemaah kita. Inilah menjadi masalah. Sebab apa tajuk harta? Tajuk harta ni manusia mudah bunuh. Oleh kerana itu Allah Ta'ala adakan dalam Quran bentuk seperti ini. Hukum yang ke-8, wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum, iaitu perempuan yang mana melakukan zina di kalangan perempuan yang sudah kahwin. Mana orang kematian suami, lalu dia berlaku zina. Masa sebelum turun hudud, ayat ini dipakai dulu. Fastashidu alaihinna arba'atan minkum, hendaklah cari saksi 4 orang di kalangan kamu di atas kesalahan zina mereka. Minkum sini orang yang ikut syarat lah, orang Islam, akil balik. Kena cari saksi 4 orang ke atas dia berzina, sedangkan dia telah pernah kahwin. Fa in syahidu, maka sekiranya saksi itu memang bersaksi sungguh, ada saksi sungguh lah, dan bersaksi bahawasanya dia berzina, maka masa ayat ni turun, fa amsikuhunna fil buyut, kena penjara dalam rumah, tahanan dalam rumah, hatta yatawaffahunna al-maut, sehingga dia mati dalam rumah tu, tidak dibenarkan lagi keluar. Dia panggil penjara dalam rumah. Dan ayat ni masa tu saja berlaku lah. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah Ta'ala akan buat jalan lain untuk penyelesaian seterusnya pada ayat lain. Ataupun Allah Ta'ala akan adakan undang-undang lain, sabila ni undang-undang lain untuk mereka ini pada ayat lain. Jadi hak ada sungguhnya ayat undang-undang lain, iaitu perempuan yang sudah berkahwin dan berzina, cukup 4 saksi, undang-undangnya hanya 1, itu rejam. Tidak ada kemaafan dan rejam. Nah, inilah sabila sebenar. Dan rejam ini dalam hadis. Rejam ini sabit pada hadis.
Itu perempuan yang berzina. Laki-laki yang berliwat, laki-laki yang melakukan hubungan jenis sesama lelaki. Walladzani ya'tiyaniha minkum, dua lelaki yang melakukan fahisyah, yang melakukan hubungan jenis di kalangan kamu. Fa'adhuhuma, hendaklah denda mereka itu, seksa mereka itu. Denda dan seksa ni pun dalam ayat ni tidak jelas, dijelaskan oleh Nabi SAW. Fa in taba, jika sekiranya mereka berdua bertaubat, wa aslaha, dan kedua mereka ini ubah kehidupan, fa'aridu anhuma, maka janganlah lagi kutuk mereka. Innallaha kana tawwabur rahima, sesungguhnya Allah Taala Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Jadi ayat-ayat seperti ini ada penjelasan daripada hadis Nabi lah. Sebab ayat ni dia panggil ayat ringkas. Undang-undang seterusnya tu adalah hadis. Jadi hukum mana pun kena buka kita hadis, di mana Nabi SAW ada memberi penjelasan. Jadi kesalahan yang berlaku oleh kerana dorongan hawa nafsu, baik wanita, baik laki-laki. Dan undang-undang Allah Ta'ala adakan dengan bentuk ringkas dalam ayat ni, dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda. Cuma di sini Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba, apabila dia bersalah, sebelum mati ni bertaubat. Sebelum mati ni bertaubat. Sebab apa? Kalau bertaubat, maka kesalahan itu dimaafkan di dunia, dia tidak akan dibalaskan di akhirat. Tapi kalau tidak bertaubat, maka kesalahan itu akan bawa dia ke akhirat, maka di sana akan dihukum. Walaupun dia tidak kata buat kesalahan akidah syirik, tidak murtad, tidak kafir, tapi suatu tempoh sangat lama berada dalam neraka. Oleh kerana itu Allah Ta'ala ada ke ayat 17 ni targhib kepada taubat, bagi dorongan dan galakkan kepada hamba-hamba yang bersalah kerana terlanjur menuruti hawa nafsu, melanggari wahyu Allah Ta'ala ni, dianjurkan bertaubat. Innamat taubatu 'ala Allah. Sebenarnya taubat itu akan diterima oleh Allah Ta'ala atas dasar belah ihsan Allah Ta'ala. Bukan wajib, atas dasar belah ihsan Allah Ta'ala. Tidak wajib menerima taubat. Sesungguhnya taubat itu atas Allah Ta'ala sini. Mana atas belah ihsan Allah Ta'ala? Nah, atas kehendak dia. Lilladzina ya'maluna su', bagi orang-orang di antara manusia yang melakukan dosa kecil, bijahalatin, hal keadaan dia terlupa hukum atau tidak tahu hukum. Jahalatin sini dia dua terjemahan dia. Tidak tahu langsung hukum ataupun terlupa setelah tahu, ataupun sengaja. Summa yatubu, ya'malu sini, ya'maluna su' sini dosa kecil, dosa besar masuk habis. Jadi taubat itu diterima atas dasar ihsan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang melakukan dosa kecil atau dosa besar bijahalatin ni, dengan sebab dia tak tahu langsung, atau dengan sebab dia terlupa, atau dengan sebab dia ni sengaja. Semua dipanggil jahalah. Sebab jahalah dengan mana? Sengaja buat macam perangai orang jahil. Dia tahu pun, tapi perangai tu macam orang jahil. Ini jahalah. Semuanya tubun, setelah dia melakukan perkara-perkara itu dengan ketiga kemungkinan. Dengan dia buat kerana tak tahu, atau dia buat kerana lupa. Lalai, lupa si mana lalai lagi, dan kerana dia dah sengaja. Semuanya tubuh, kemudian dia bertaubat min qaribin, sebelum mati, dalam masa yang terdekat. Qaribin dalam masa yang terdekat ni sebelum matilah. Sebab jarak dekat tu tidak ditetapkan. Mana sebelum mati dia kira sah berlaku. Nah, sebelum mati. Faulaika, orang bersifat seperti ini, yang ni boleh bertaubat dan sempat bertaubat sebelum mati ni, yatubullahu alaihim, Allah boleh menerima taubat mereka. Yang ni bukan Allah wajib menerima, Allah boleh menerima taubat mereka. Lulus untuk diterima taubat. Cuma bagi hamba, kalau dia bertaubat dan nak tahu alamat dia bertaubat, berubah kehidupan dia. Berubah kehidupan dia. Di antara perubahan yang disebut oleh ulama ialah daripada dia menjauhi agama kepada mendekati agama. Daripada dia jahil, dia belajar. Daripada dia jahil ni, dia belajar. Datang belajar ni alamat taubat terima. Sebab Allah Ta'ala tidak elok orang jahil yang nak azab. Tak. Kecuali orang ni memang dia nak azab. Kalau dia nak bawa kepada syurga, dia akan bawa orang jahil ni belajar. Inilah kitab. Sebab dengan cara belajar ni lah, mana-mana orang yang jahil, dia akan tahu kesalahan-kesalahan lalu. Allah pun bagi taufik dia bertaubat.
Maka setelah habis 30 juzuk kau sebab habis pengajian hadis kau, ada yang dah buat, ada yang tak ada buat, ada silap, ada salah, semua sekali yang dah taubat salihah tu, matilah dia. Maka ni dikira taubat yang nasuhah, kerana ada perubahan dalam kehidupan dia. Ini salah satu perkara yang ditulis oleh ulama, rata-rata begitulah. Jadi alamat orang yang makbul taubat dia tu perubahan kehidupan dia. Daripada jahil dia belajar. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tapi taubat ni pun ya ada tahap dia pula. Walaisati taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'ah, dan tidaklah taubat itu kepada orang-orang yang banyak buat dosa. Tidak mengaji pun dia, maka duduk dengan dosa gitu. Tak ada taubat hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga bila sampai ajal salah seorang di antara mereka tu ajal kematian, apabila hampir ajal, qala, barulah dia berkata, ini itu betul saya nak taubat lagi. Saya nak taubat lagi. Mana taubat ni masa mana ni? Dalam hadis sebut masa nyawa sampai ke hukum. Tak, masa nyawa sampai ke hukum itu dipanggil taubat, tak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, Allah Ta'ala yataqabbalul 'abda, yaqbalu taubatal 'abdi. Allah Ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrib. Allah Ta'ala sentiasa akan menerima taubat hamba selama nyawa sampai ke hukum. Apabila nyawa sampai ke hukum dan dia mana keadaan yang akan dia pergi, diperlihat, dipertonton kepada dia tempat sebenar dia akan pergi, ini neraka. Kalau mu tahu amalan tu, ini kau akan masuk syurga. Tapi oleh kerana mu amalan tu dah tahu ini tempat kamu. Apabila dipertontonkan kepada dia, maka ketika itu dia tidak lagi diterima taubat, sebab suasana akhirat telah bermula. Jadi Allah Ta'ala kata, idza hadara ahadahumul maut, apabila telah sampai ajal, dekat sampai ajal mereka itu, lalu dia berkata, sini mana dia bertaubat masa itu, masa mana dia bertaubat. Dia semua orang masa mana bertaubat. Sebab tu sini dia kata, ini itu betul sesungguhnya saya bertaubat dah sekarang ini. Sekarang mana? Sekarang masa taubat tak laku. Dan memang begini pun, semua orang yang mana bila sampai masa tu, semua taubat, tidak terkecuali apa. Tapi masa tu taubat tak laku. Masa taubat laku tu dia abaikan, dia tangguh-tangguhkan. Tapi bila masa taubat tak laku, dia semua orang akan bertaubat, dia pun bertaubat. Allah Ta'ala kata tidak akan terima taubat dia. Walaisati taubah, tidak akan dikira bertaubat orang-orang yang tunggu masa bila nyawa sampai ke hukum, baru dia berkata, ini itu betul sesungguhnya saya sekarang ini wahai Tuhan taubat dah. Masa tu tak laku. Dan walal ladzina yamutuna wa hum kufar, dan juga akan diterima taubat orang mati hal keadaan syirik pada Allah, hal keadaan dia kafir. Taubat ni pun tak jadi. Taubat mati kufur, mati murtad, mati syirik ini, taubat mereka tidak laku, tidak sah. Dan hukuman bagi orang yang ini, orang golongan ini memang berkekalan dalam neraka. Ulaika atadna lahum azaban. Jadi mereka bersifat seperti itu, golongan yang kami telah sediakan bagi mereka itu hanya api neraka yang memedihkan. Undang-undang yang ke-9, dulu zaman jahiliah, orang perempuan ni boleh jadi harta. Mati suami jadi pakat berbuk buat dia, jadi sakwa. Sakwa dia beradik jantan. Macamlah satu orang tu mati suami dia kan, adik-beradik suami dia tu memiliki bekas isteri, dia boleh jual pula. Dia boleh ambil buat bini, dia boleh jual, boleh macam-macam. Allah Ta'ala ada undang-undang seperti ini, batalkan. Itu bukan cara Islam, itu bukan wahyu, itu nafsu. Menyeksakan golongan dengan cara tidak patut. Manusia ni tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh jual beli manusia, kecuali hamba sahaya. Kecuali hamba sahaya daripada hasil harta rampasan Quran. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai yang telah beriman, tidak halal bagi kamu memperolehi wanita dengan cara bersaka. Memperolehi wanita dengan cara bersaka tak boleh. Jadi oleh kerana itu, wanita ni dia ada hak. Nak ambil dia sebagai kahwin, sebagai isteri tak apa, tapi ambil sebagai sakah kata benda tak boleh. Dan ini merupakan pembatalan cara jahiliah. Zaman dahulu ada cara. Dan dalam dunia ni pun ada, dalam mazhab-mazhab kafir dia tu adalah. Tak, hak dia rekod sendiri ni. Wala ta'dhuluhunna, dan jangan kamu menyusahkan
wanita-wanita ini tu kahwin dengan orang lain. Nah, jangan kamu menyusahkan wanita-wanita ni untuk kahwin dengan orang lain. Litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Dengan cara ini kamu akan ambil duit yang pernah diberi oleh bekas suami sebagai mahar. Ini pun jahiliah juga. Dia kadang-kadang bekas isteri, mana isteri bekas adik-beradik ni, kalau hak kaya, hak comel, dia ambil bini. Tapi kalau hak tidak comel, hak tidak kenal, dia buat syarat, apa-apa nak nikah dengan hak tenang ni mesti mahawi dia. Mahawi ke adik-beradik bekas suami. Ini jahiliah. Jadi wala ta'dhuluhunna, kamu wahai adik-beradik jangan menghalang, atau kamu wahai wali jangan menghalang wanita-wanita ini untuk berkahwin. Tujuannya litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, untuk kamu ambil mahar-mahar yang pernah kamu beri, yang pernah suami dia beri pada mereka, ataupun untuk mengambil mahar yang bakal suami akan beri. Dia kata aku tidak akan kahwin ke kamu melainkan mahar hak suami muri kena ikat. Mana gitu. Tu dia. Ataupun kalau kamu nak kahwin dengan dia tu, mahar hak suami bekas suami muri dulu aku nak. Pokok mana pun tengah bayar. Jangan. Ini adalah merupakan resam jahiliah. Ya Allah batalkan. Jadi wala ta'dhuluhunna, ta'dhulu ni pergi kepada wali pun boleh jadi, pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik bekas suami pun boleh jadi. Jadi jangan kamu halang mereka-mereka ini, yang kematian suami ini, untuk mengambil ambil harta yang akan diberi. Yang akan diberi oleh bakal suami. Mana mahar tu wika wali. Boleh nak nikah, mahar kita. Ataupun ambil mahar yang telah diberi oleh bekas suami yang telah mati. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Melainkan perempuan ini melakukan dosa besar. Itu undang-undang lain pula. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu gauli mereka itu dengan cara syariat. Dengan cara yang ma'ruf ni, dengan cara menepati syariat. Iaitu bukan saja makan minum dan juga hubungan mesra. Bukan saja makan minum dan keperluan biasa asasi, dan juga hiduplah mereka tu dengan penuh kemesraan. Sebab kemesraan ni pun di antara muasyarah Islamiah juga. Pergaulan yang baik ialah kemesraan. Fa in karihtumuhunna, maka sekiranya kamu tidak menyukai mereka, maka sekiranya kamu tidak menyukai mereka kerana sesuatu tabiat kemanusiaan. Sebab kata orang manusia ni, dia tidak sempurna maka. Kadang-kadang orang rupa comel tapi perangai tidak comel. Kadang-kadang orang tu rupa tidak comel mana, perangai comel. Dia ada belakang sikit sebanyak, dia tidak sempurna. Kan orang sempurna tu di syurga tu. Dunia memang ada sikit sebanyak, dia tidak sempurna. Atau manusia ni dia tidak sempurna berbanding orang lain. Di sebelah ada satu sudut, isteri kita tidak sempurna berbanding dengan perempuan lain. Jadi akan berlaku dalam di kalangan manusia ni, benda bila dia banding, dia tidak setuju sesuatu perkara. Jadi Allah Ta'ala beritahu, fa in karihtumuhunna, maka sekiranya kamu tidak menyukai isteri-isteri tadi dengan sebab sesuatu, apabila kamu banding dengan orang lain, perkara hak ada pada orang lain itu lebih baik. Contohnya Allah Ta'ala kata, fa asa an takrahu syai'an, boleh jadi hak kamu tidak suka sesuatu pada isteri kamu itu, wa yaj'alullahu fi khairan katsira, Allah akan jadikan padanya kebaikan yang banyak untuk kamu di segi pahala. Lagu mana cara didik dia sampai jadi baik, boleh pahala. Dan sabar dia kalau dia jadi baik, boleh pahala juga. Didik dia hak mana tak baik tu jadi baik, boleh pahala. Ataupun didik dia tapi tak jadi baik juga, sabar tu boleh pahala. Jadi mudah-mudahan hak kamu tidak suka sikit sebanyak pada dia tu, Allah Ta'ala akan jadikan pada perkara itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Mana satu orang yang kalau dia fikir nak masuk syurga, tak ada masalah apa, asal boleh pahala. Kuk didik ke, kuk sabar. Jadi duduklah suami isteri dengan keadaan itu. Cuma hukum yang ke-10, nak ceraikan dia. Ginilah kalau kita duduk dengan dia pun tak selesai juga, nak cerai. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, dan sekiranya kamu ingin meninggalkan isteri lama dengan menggantikan isteri baru. Asalnya jika kamu ingin menggantikan isteri baru,
tempat isteri lama. Mana nak cerah hak lama, nak ambil hak baru. Sebab kalau duduk sekali memang tidak ngam, tidak bersesuaian dengan jiwa kita. Kita berhak cerah. Tapi ingat, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu telah beri kepada isteri lama kamu ini harta yang banyak sebagai mahar. Harta yang banyak sebagai mahar. Maka fala ta'khudhu minhu, kamu tidak boleh ambil daripadanya. Saya sikit pun. Walaupun cuma mana kamu widah dia tu, katalah lebih dekat 2 juta mahar contohnya. Pada duduk sekali tak jadi. Lepas tu suruh susah nak nikah orang lain. Lepas tu nak ambil klik tak boleh. Tidak boleh. Sebab apabila kamu telah bagi, maka tidak dibenarkan ambil balik. Ata'khudunahu buhtanan. Buhtan ni makna bahitin. Apakah kamu akan ambil balik mahar yang kamu bagi dengan membuat tuduhan-tuduhan liar kepada mereka? Ribut kau pegawai, macam mana kita nak ketik bola duit dia? Duit kita hidup je, tahu mahar dulu. Pergi baik dengan pegawai, rakyat cara-cara nak boleh ambil mula mahar dia. Maka reka lah cerita, mereka cerita keluar lah macam-macam lah, sehingga jadi macam-macam sehingga boleh bayar duit. Cara dia itu dia panggil buhtan. Apakah kamu akan ambil balik mahar kamu yang kamu bagi itu kepada dia, hal kadang kamu reka cerita, membuat tuduhan-tuduhan liar dengan guna pegawai kamu. Boleh ambil juga, tapi dengan cara tu jangan masuk mahkamah. Kena proses dengan cara tipu. Mu nak ambil cara tu. Wa ithman mubina, dan kamu akan ambil dengan cara zalim. Dan ini merupakan dosa yang sangat jelas daripada Allah Ta'ala. Mana kok mana pun, apabila mahar tu telah diberi, pak kita tak setuju dengan dia, kita nak ceraikan dia, nak nikah balik, kita suruh nyesawi banyak mahar pada dia, nak ambil balik tak boleh. Khalasannya tak boleh. Khalasannya tak boleh. Kecuali dengan cara khuluk. Kecuali dengan cara khuluk. Khuluk ni jika retina tu nak cerah, masalahnya kita nak cerah, retina tak sah. Masalah lainnya kita nak cerah, dia tak sah cerah, itu tidak ada masalah, kita saja bermasalah. Jadi kita perlu menyesalkan duit mahal lebih banyak tak ada contoh. Lepas kita nak nikah lain kena cari duit pula. Jadi nak balik tidak dibenarkan. Allah Ta'ala ajar undang dia, ata'khudhunahu, ambil balik mahar dengan cara tipu daya, dengan cara buat tuduhan, bawa kepada mahkamah dengan guna lawyer, dengan waktu ambil dalil dan juga alasan palsu. Wa ithman mubina, dan juga dosa yang jelas nyata di sisi Allah Ta'ala. Perkara ini memang haram pun. Allah Ta'ala beritahu, wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana kamu boleh ambil balik mahar dia? Bagaimana kamu boleh ambil mahar dia? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, sedangkan telah berlaku pergaulan satu sama lain sebagai suami isteri. Sedangkan telah berlaku pergaulan dan suami isteri dengan dia. Jadi apabila berlaku pergaulan suami isteri, maka harta tadi terus jadi milik isteri 100%. Dan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan isteri telah ambil perjanjian semasa dia rela jadi isteri untuk duduk sebagai isteri dengan sungguh-sungguh. Ambil perjanjian duduk sebagai isteri ni sehingga ibu bapa tak boleh campur tangan. Isteri ni akan patuh pada suami, ibu bapa tak boleh campur tangan. Itu makna ambil perjanjian. Maknanya isteri itu telah rela untuk jadi isteri-isteri, ambil perjanjian yang sangat kuat untuk taat pada suami. Yang mana direnahkan undang-undang taat pada ibu bapa apabila ada suami. Adakah kamu nak ambil mahar balik? Tidak dibenarkan. Undang-undang ini tidak dibenarkan. Hukum yang ke-11, Muzakarah dulu, lepas tu kita sama balik.